Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada pensyarah CTU 554 kita, Dr. Siti Nur Amirah Muhammad dan rakan sekelas yang lain. Baiklah, kami dari kumpulan 3 dan kami akan membentangkan laporan kami yang bertajuk Agama Barat ataupun Agama Kristian. Baiklah, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami dahulu. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu saya sendiri, Muhammad Aiman bin Fauzi, dan 4 orang rakan saya yang lain, iaitu Wan Muhammad Amirul Azri bin Azlan, Muhammad Fahmi bin Semi, Iqmal Hasif bin Muhammad Murtaza dan Muhammad Firdaus bin Abdul Razak. Baiklah, kami akan mulakan perbentangan kami dengan menceritakan sedikit pengenalan dan sejarah ringkas agama Kristian. Baiklah, untuk pengetahuan semua, pada zaman kita sekarang ini, agama Kristian merupakan agama yang terbesar di dunia, iaitu dianut oleh lebih daripada 2.3 bilion penganut. Jadi saya akan ceritakan sedikit bagaimana agama Kristian ini boleh menjadi begitu besar. Baiklah, pada mulanya, agama Kristian, juga dikenali sebagai agama Nasara, merupakan agama samawi yang dibawa oleh Nabi Isa AS kepada Bani Israel, di mana agama ini berpandukan ajaran Nabi Musa AS yang bersumberkan dari kitab Taurat. Nabi Isa AS diutuskan untuk menyebarkan agama ini kerana untuk mendorong Bani Israel kembali kepada jalan Allah, kerana Bani Israel pada masa tersebut sangatlah tersesat daripada ajaran Nabi Musa AS. Malangnya, usaha Nabi Isa AS untuk berdakwah dan menyebarkan agama Kristian ini tidak mendapat sambungan, malah ditentang dengan sangat teruk oleh orang-orang Yahudi. Pelbagai tentangan yang diterima oleh Nabi Isa AS dan pengikutnya, iaitu cacian dan juga mereka merancang untuk membunuh Nabi Isa AS. Walau bagaimanapun, Nabi Isa dan pengikutnya tetap sabar dan teruskan dakwahnya. Baiklah, pada satu hari, Bani Israel yang diketuai oleh Yahuza Iskariot berpakat untuk menangkap Nabi Isa AS dengan tujuan untuk mengoban dan menyalibnya. Namun, Allah SWT menggunakan kuasanya dan menyerupakan Yahuza sama seperti Nabi Isa AS, dan ini mengakibatkan dia ditangkap kerana mukanya sebiji seperti Nabi Isa AS dan menyebabkan beliau disalib oleh orang Yahudi. Dan pada masa itu, Nabi Isa AS pula telah pun diselamatkan oleh Allah SWT dan diangkat ke langit. Selepas peristiwa itu, agama Kristian yang sebenar tadi telah mula diselewengkan dan ditokok tambah oleh penentang agama Kristian itu sendiri tadi. Saint Paul, iaitu penentang dakwah Nabi Isa AS pada mulanya, mengambil tugas Nabi Isa AS, tetapi beliau mengubah dan menokok tambah ajaran Nabi Isa dengan ajaran ciptaannya sendiri. Beliau memeluk agama Kristian ini dengan satu tujuan, iaitu untuk merosakkan agama Kristian ini dengan cara merosakkannya dari dalam, iaitu dengan cara membuang ajaran asal Nabi Isa AS yang penting itu dan memasukkan dengan beberapa perkara baru di dalamnya. Jadi, beliau pun menceritakan kepada orang ramai bahawa beliau sendiri telah pun dilantik oleh Nabi Isa AS ataupun mereka gelari sebagai Jesus Christ untuk meneruskan dakwahnya. Pada mulanya, dakwah Paul tidak mendapat sambutan, namun dia berusaha dengan lebih gigih dan mengembangkan dakwahnya ke negara-negara lain seperti Asia Kecil, Cyprus dan Rom. Disebabkan Paul merupakan seorang yang berilmu, beliau mencampur adukkan ajaran dari berbagai budaya asing seperti Injil, Taurat, filsafat Greek dan lain-lain dan mencipta ajaran baru. Beliau menggunakan ilmunya untuk membantu bangsa-bangsa lain dan mengaitkannya dengan agama Kristian bagi mendapatkan kepercayaan dari budaya lain bahawa agama Kristian ialah agama yang benar dan sesuai untuk semua orang. Oleh itu, agama Kristian mula mendapat sambutan dan menjadi agama yang terbesar di dunia pada masa kini. Sepanjang Saint Paul mengetuai dan mengembangkan agama Kristian ini, terdapat pelbagai ajaran baru yang diperkenalkan olehnya, di mana ajaran-ajaran tersebut digunakan oleh agama Kristian pada zaman kini. Antara ajaran ciptaan beliau yang dimasukkan di dalam agama Kristian adalah konsep Trinity, iaitu Tuhan ada 3, iaitu Tuhan Bapa, Anak Tuhan dan Ruhul Kudus. Yang kedua ialah konsep agama Kristian sebagai agama universal, iaitu agama Kristian ini tidak terhad untuk Bani Israel sahaja, malah sesuai untuk semua orang di dunia ini. Dan konsep ketiga ialah pensaliban Nabi Isa AS di kayu salib sebagai penebusan dosa warisan. Dan keempat ialah tidak perlu perkhidmatan untuk penganut agama Kristian. Dan terakhir sekali ialah 7 doktrin Paul sendiri. Ketujuh doktrin baharu ciptaan Paul tersebut adalah yang pertama, dosa warisan, yang kedua, anak Tuhan, yang ketiga, penjelmaan, yang keempat, pensaliban, yang kelima, penebusan, yang keenam, kebangkitan semula dan naik ke langit, dan yang terakhir ialah bersemayam di sebelah kanan Tuhan Bapa. Jadi, itu sahaja daripada saya mengenai pengenalan dan sejarah ringkas mengenai agama Kristian. Seterusnya, kita akan pergi dengan lebih mendalam mengenai etika dan peradaban agama Kristian, iaitu love, respect dan forgive. Jadi, saya akan serahkan kepada saudara Wan Muhammad Amirul Azri bin Azlan untuk menerangkan mengenai aspek love dengan lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum semua. Nama saya Wan Muhammad Amirul Azri bin Azlan. Jadi saya akan membincangkan topik kasih sayang ataupun love daripada perspektif agama Kristian ataupun masyarakat Kristian itu sendiri. Jadi masyarakat Kristian mengamalkan perasaan kasih sayang kepada semua individu tanpa dan tiada yang terkecuali. Untuk membentuk nilai kasih sayang dalam diri seseorang individu, ia mestilah diiringi dengan kepribadian yang tinggi seperti kecerdasan, keberanian,
berdisiplin dan juga kerendahan hati. Dan setiap individu Kristian mestilah berkasih sayang kepada Tuhan, keluarga, rakan, saudara, jiran dan termasuklah musuh mereka. Kemudian kita akan melihat pada petikan Bible mengenai kasih sayang ini. Jadi ada dua ayat yang dipetik daripada Bible. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu dan dengan segala kekuatanmu. Manakala yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kemudian kita akan melihat pada bagaimana masyarakat Kristen melahirkan rasa kasih sayang kepada Tuhan mereka. Mereka berkomunikasi dengan Tuhan mereka melalui bacaan doa dan juga pembacaan kitab mereka iaitu Bible. Konsep kasih sayang manusia terhadap Tuhan ini diterjemahkan melalui perbuatan iaitu taat kepadanya dengan mencintai kebenaran dan keadilan serta memohon pengampunan seperti yang diperintahkan olehnya. Manakala kasih sayang kepada manusia dibahagikan kepada 8 kategori iaitu kasih terhadap jiran, kasih anak terhadap ibu bapa, kasih ibu bapa terhadap anak, kasih suami terhadap isteri, kasih isteri terhadap suami, kasih pekerja terhadap majikannya, kasih majikan terhadap pekerjanya, dan yang terakhir adalah kasih terhadap musuh. Kemudian kita akan melihat perbandingan dengan agama lain. 3 agama yang dominan yang lain iaitu Islam, Buddha dan juga Hindu. Yang pertama adalah Islam. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin itu sendiri ataupun rahmat bagi seluruh alam juga mengajarkan manusia bahawa kasih sayang tidak hanya berlaku antara sesama manusia melainkan juga pada haiwan, tumbuhan dan perkara-perkara lain di sekitarnya. Yang kedua adalah agama Buddha. Dalam keyakinan agama Buddha, kasih sayang yang dimaksudkan adalah kasih sayang yang universal seperti untuk semua makhluk seperti manusia, haiwan, tumbuhan, saudara, bahkan musuh sekalipun. Sama juga. Yang ketiga juga adalah agama Hindu. Ia adalah satu agama yang berasaskan kepada kasih sayang, di mana kasih sayang, belas kasihan dan murah hati menjadi satu aspek yang penting dan praktikal kepada pegangan penganut-penganut agama Hindu secara umumnya. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi bin Semi, ID 2020985521. Kelas IM 245 untuk subjek CTU 554. Okey, jadi saya akan sambung perbincangan kita mengenai etika dan peradaban dalam masyarakat barat ataupun Kristian ini kepada poin seterusnya, iaitu nilai murni respect ataupun yang lebih tepat lagi dalam bahasa Melayunya hormat menghormati. Okey, apakah yang dimaksudkan nilai murni respect dalam konteks agama Kristian ini? Okey, nilai murni respect ini atau hormat ini dalam agama Kristian bermaksud mereka menghargai semua orang dan meraihkan perbezaan antara sesama manusia kerana semua manusia adalah umat Tuhan dan manusia mempunyai kepentingan tersendiri dalam kehidupan sejagat ini. Tambahan pula, mereka beranggapan bahawa jika mereka menghormati orang lain, maka yang lain juga akan menghormati diri mereka, seperti mana yang diketengahkan dalam kitab Injil yang berbunyi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para Nabi. Okey, sebenarnya terdapat pelbagai cara pengamatan nilai murni respect ataupun hormat ini dalam kalangan penganut agama Kristian daripada masa dahulu lagi sehingga ke masa sekarang. Tapi kita mulakan bagaimana nilai murni respect ataupun hormat ini diamalkan oleh penganut agama Kristian. Pertama sekali, kita mulakan dengan cara penghormatan mereka terhadap Tuhan mereka. Di dalam kitab Injil ada menyebut di mana muliakanlah Tuhan dengan hartamu
dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi kita dapat rumuskan bahawa ayat ini jelas menyatakan bahawa mereka diwajibkan untuk menghormati dan meninggikan derajat Tuhan lebih dari sesiapa pun atau apa pun, kerana bagi mereka jika penghormatan terhadap manusia itu menggantikan penghormatan dan ketaatan kepada Tuhan, maka sikap itu tidak ubah seperti mereka menyembah berhala, di mana ianya sangat bercanggah dengan ajaran agama mereka. Okey, seterusnya kita dapat lihat dalam slide ini di mana ajaran agama Kristian mengajar penganutnya untuk hormat sesama manusia, terdiri daripada pelbagai jenis, iaitu pertamanya kita ambil daripada aspek ibu bapa, iaitu mereka sangat menekankan kehormatan mereka terhadap ibu bapa, kerana ibu bapa inilah yang seperti mana kita tahu melahirkan serta membesarkan anak-anak sehingga menjadi seorang manusia yang berjaya dan berguna di dunia dan juga di akhirat. Seterusnya, ajaran agama Kristian ini mengajar penganutnya untuk menghormati masyarakat sekeliling. Sebenarnya terdapat banyak cara penghormatan mereka terhadap masyarakat ini. Salah satunya kita ambil dari segi menghormati ajaran dan kepercayaan agama lain, kerana ia merupakan satu asas ataupun asas pegangan agama yang haruslah diwujudkan dalam pemikiran, perkataan dan perbuatan penganut agama Kristian ini. Jadi dapat kita rumuskan bahawa penganut agama Kristian ini digesa untuk menghormati orang lain, tidak kira agama, tidak kira bangsa, pangkat, darjat, warna kulit, kekayaan harta benda dan pelbagai lagi, kerana bagi agama mereka ini setiap ciptaan Tuhan tu adalah sama, agar seseorang itu yang membawa masuk agar mereka itu dikasihi oleh Tuhan mereka disebabkan perbuatan mereka itu. Okey, akhir sekali dalam slide ini kita dapat lihat bahawasanya agama Kristian mengajar untuk hormat kepada pemimpin mereka, iaitu penganut agama Kristian ini diseru untuk patuh akan pemerintah negara yang didiami mereka. Hal ini kerana bagi agama ini, suatu pemimpin itu merupakan ketetapan oleh Tuhan mereka itu sendiri, dan sekiranya mereka melanggar ketetapan yang dibuat oleh Tuhan mereka, maka ia sama sahaja seperti mereka tidak menghormati Tuhan mereka. Okey, kita beralih kepada perbandingan agama dalam nilai murni respek ini. Okey, pertama sekali kita mulakan dengan agama Islam. Okey, agama Islam ni dia menganggap nilai murni menghormati ini merupakan sifat mahmudah ataupun mazmudah, iaitu sifat terpuji dalam Islam, dan sifat ini haruslah ada dalam setiap diri Muslim yang mengaku bahawa mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dibandingkan dengan ajaran agama Kristian dan juga ajaran agama lain, agama Islam ini menganggap bahawa sifat menghormati ini adalah antara ciri-ciri menampilkan seseorang itu mempunyai akhlak yang baik ataupun tidak. Jadi akhirnya penganut agama Islam ini amat mementingkan sifat saling menghormati kepada seluruh manusia untuk mereka dikurniakan oleh Allah Subhanahu Taala ganjaran yang besar dan kehidupan manusia yang lebih sempurna, saling membantu dan juga aman damai sesama mereka. Seterusnya, dalam ajaran agama Buddha pula, sifat respek ataupun hormat ini diajar dalam agama mereka, dan ianya akan berlaku apabila jika mereka menganggap diri itu mempunyai kepentingan kepada manusia, maka mereka akan menunjukkan rasa bakti dan hormat pada diri mereka sendiri, kerana mereka percaya bahawa ianya akan meningkatkan martabat dan posisi mereka ke arah yang lebih baik dan juga kesejahteraan. Sama seperti ajaran agama lain, mereka mempunyai persamaan terhadap cara pengamatan mereka dalam mengamalkan nilai murni ini, kerana mereka percaya bahawa mereka perlu memiliki sifat sebegini tanpa memandang status diri, agar mereka disanjung dan dihormati oleh masyarakat sekeliling, walhal memberi kebaikan dalam kehidupan mereka yang di dunia ataupun kehidupan mereka yang seterusnya. Okey, akhir sekali kita beralih kepada agama Hindu, iaitu agama Hindu ni dia beranggapan bahawa sifat hormat ini adalah sifat yang menahan diri daripada berbuat sebarang kekerasan atau tomahan yang menimbulkan rasa sakit dan penderitaan terhadap sesuatu makhluk hidup seperti manusia dan juga binatang. Ini kerana dalam agama Hindu ini,
Mereka beranggapan bahawa semua kehidupan adalah suatu kehebatan atau kemegahan ciptaan Tuhan mereka, dan suatu makhluk itu tidak boleh dilukai dengan perbuatan atau kata-kata yang bertentangan dengan ajaran mereka itu. Jadi sebagai natijahnya, mereka percaya bahawa bila sesuatu perkara dilakukan dengan cara yang betul dan benar, mereka berhak mendapat anugerah Tuhan seperti keselamatan, kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan di dunia dan kehidupan mereka selepas kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqmal Hasib bin Muhammad Murtaza. Kad pelajar saya 202097439. Saya daripada kelas CTU 554 IM 2454A. Baiklah, selepas kita dah tahu apa itu maksud love, jadi untuk bahagian saya akan menceritakan kepada anda semua tentang forgive. Jadi apakah maksud forgive? Mungkin ada yang di luar sana yang tonton video ini bukan orang Malaysia yang tak tahu maksud forgive apa. Jadi saya ceritakanlah maksud Malaysia. Maksud forgive ni ialah maaf. Jadi pengertian asli asalnya lah untuk forgive ni ialah elemen secara lazimnya ditakrifkan sebagai proses menutup rasa geram, kemarahan ataupun menghentikan keinginan, hukuman atau pengembalian. Maksudnya di sini senang cerita lah kesalahan kepada kita. Apa yang kita buat? Kadang-kadang kita rasa geram tu kita tak boleh nak kawan. Jadi kalau ikutkan konteks agama lah, tak kisahlah Kristian ke apa tu, kita haruslah maafkan. Jadi macam Islam juga, seperti Kristian juga mengamalkan sikap-sikap yang mulia seperti ini. Yesus Kristus juga ada mengatakan di dalam kitab Injil bahawa terdapat beberapa ayat yang saya boleh petik daripada kitab Injil. Antara ayatnya ialah yang boleh saya petik daripada bab Matius, iaitu bunyi, berbahagialah belas kasihan kerana mereka akan ditunjukkan rahmat. Ayat ke-7 daripada bab Matius. Ada juga ayat daripada bab Matthew ayat ke-23 sampai ke-24, iaitu ayat berbunyi, oleh itu jika anda menawarkan hadiah di pentas dan ingat bahawa saudara anda mempunyai sesuatu untuk memerangi anda, meninggalkan hadiah di sana ialah di hadapan mizbah, terlebih dahulu pergi dan dinamaikan kepada saudaramu, datang dan menawarkan hadiah anda. Jadi maksud ayat ini sebenarnya hadiah yang dikatakan di dalam kitab Injil ini ialah maaf. Jadi daripada petikan yang saya baca sebentar tadi, kita dapat tahu bahawa penganut-penganut agama Samawi ini sangat mementingkan sikap saling mengampuni sesama mereka, kerana itu adalah salah satu perkara yang wajib. Saya rasa bukan sahaja Kristian tapi juga agama-agama yang lain, tapi kita fokuskan kepada Kristian setakat ini. Kerana mereka sangat pentingkan sikap perpaduan antara agama mereka, sebab mereka sedar kalau mereka bersatu, mereka akan kuat. Jadi tadi saya ceritakan macam mana kalau orang itu lakukan kesalahan kepada kita memaafkan mereka. Tapi bagaimana kalau kita sedar, saya ambil contohlah, saya ni orang Kristian, saya sedar bahawa saya ini banyak lakukan dosa. Jadi apa boleh saya buat? Kan, dalam kuasa Kristian dia ada cara taubat dia sendiri. Tapi yang kebiasaannya orang Kristian lakukan ialah satu amalan ini yang diberi nama pembaptism. Pembaptism ini selalunya dilakukan di gereja, di mana mereka berjumpa dengan paderi ataupun father, di mana mereka akan melakukan satu perkara ataupun amalan mereka yang diberi nama confession. Jadi dalam amalan confession inilah mereka menceritakan kepada father mereka segala kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi mereka akan diberi air suci, iaitu holy water, dan juga paderi itu akan memaafkan kesalahan mereka. Kita dah dapat tahu macam mana agama Kristian mengamalkan sifat-sifat forgive ini. Jadi kita nak bandingkan tiga agama yang wajib yang ada dalam Malaysia, iaitu Hindu, Buddha dan juga Islam. Jadi kita fokus kepada Buddha dulu. Jika dibandingkan dengan agama Kristian, konsep saling memaafi ini untuk agama Hindu diberi nama prayashita, iaitu konsep melakukan pendamaian daripada yang zalim. Prayashita yang berkaitan dengan undang-undang karma boleh ditakrifkan sebagai amalan seseorang individu itu telah dilakukan, sedang lakukan ataupun akan lakukan. Kesan daripada orang-orang yang mengerjakan amal-amal mulia ini dan menciptakan pengalaman masa kini dan masa depan bahawa mereka percaya bahawa segala kesalahan akan diampuni oleh Tuhan mereka. Jadi untuk senang katanya ialah kalau agama Hindu ini mereka mengamalkan konsep prayashita, memang tak ada masalah. Itu kiranya konsep memaafkan lah. Jadi tadi ialah agama Hindu. Jadi sekarang ini kita fokuskan kepada agama Islam, itu agama kita lah.
Saya rasa kalau saya nak ulas lebih lanjut pun, saya rasa kebanyakan daripada kita telah tahu, tapi saya terangkan sedikit sebanyaklah apa yang wajib, benda yang kita harus lakukan. Okey. Ada banyak konsep, tapi yang paling wajib kita lakukan kalau nak minta maaf ke apa ke, kalau kita sedar kita lakukan kesalahan, perkara yang wajib kita lakukan ialah taubat nasuha. Senang je. Tapi kalau kita sebagai orang Melayu, kan kita punya adat dasar Melayu kita memang saling memaafkan. Dan kita nak tunggu hari raya. Hari raya itu macam dah benda biasa lah, kan. Asal hari raya je orang akan kaitkan dengan konsep minta maaf. Jadi ia tak ada mengena dengan Islam, tapi ia adalah konsep adat resam orang Melayu. Untuk agama Buddha pula, pengampunan ini dilihat sebagai amalan untuk mengelakkan pemikiran yang berbahaya daripada menyebabkan malapetaka dan kesejahteraan mental seseorang itu. Agama Buddha juga mengakui bahawa perasaan kebencian dan juga buruk akan meninggalkan kesan yang mendalam kepada minda kita. Sebaliknya, agama Buddha amat mementingkan umat mereka supaya mereka selalu berfikir positif. Kerana apabila kemarahan itu sudah timbul, pandangan Buddha adalah untuk meneruskan tenang supaya mereka terus relax lah. Jangan nak gelabah je sangat, jangan kau nak hentam je orang tu. Tak boleh. Sebab agama Buddha dia sangat pentingkan ketenangan, supaya kerana bagi mereka ia dapat melepaskan mereka daripada segala pemikiran yang mencelarukan otak mereka dan mengembalikan mereka dalam keadaan yang asal. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Firdaus bin Abdul Razak dan saya ingin masuk kepada bahagian kesimpulan. Baik, berdasarkan pembentangan daripada sahabat-sahabat saya semua ini, apa yang dapat saya simpulkan bahawa agama, etika dan budaya itu saling berkait rapat antara satu sama lain. Agama mementingkan nilai-nilai moral dalam kehidupan supaya ia dapat dijadikan satu pegangan hidup dan peraturan. Kerana itulah juga agama mengajarkan kita tentang bagaimana untuk hidup lebih seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sahsiah. Malah kalau kita dapat lihat di dunia ini juga pun, setiap agama masing-masing mempunyai etika dan sistem nilainya yang tersendiri. Kerana dengan etika ini, ia berperanan dalam mencorak kehidupan seseorang itu. Kerana kita tahu bahawa tanpa adanya etika, kehidupan seseorang itu akan gagal. Kerana dengan etika inilah, ia berkait rapat dengan aspek pembangunan manusia dan ia akan mempengaruhi bagaimana tingkah laku dan perangai seseorang itu. Begitu juga dengan budaya yang merupakan satu simbolik ataupun identiti kepada sesebuah masyarakat, kaum ataupun bangsa. Kerana itulah penting untuk kita memahami hubung kait antara satu sama lain dalam kita mewujudkan satu masyarakat yang lebih harmoni dan lebih makmur. Kalau kita lihat di barat, mereka juga tidak terkecuali dalam mengamalkan ataupun menerapkan nilai-nilai murni ini dalam masyarakat mereka. Ia dapat dilihat melalui bagaimana wujudnya beberapa persamaan daripada segi istilah yang digunakan pakai oleh kaum-kaum ataupun agama Kristian, Islam, Buddha dan Hindu daripada konsep ataupun daripada konteks hati nurani dan nilai murni ini. Hal ini dapat difahami melalui bagaimana agama Kristian yang mengetengahkan penganutnya untuk menghindari perlakuan buruk, sama seperti Islam yang memerintahkan umatnya untuk sentiasa berakhlak mulia dan menjauhi perlakuan yang buruk. Oleh itu di sini kita perlu sedar bahawa pentingnya peranan etika dalam mendapatkan keamanan masyarakat terutamanya sehinggakan setiap agama mempunyai sistem etikanya yang tersendiri. Kedua, dengan etika ini kita dapat memastikan sesebuah masyarakat itu dapat hidup dalam konteks yang lebih berpedoman, malah akhirnya dapat mewujudkan satu negara yang lebih membangun. Oleh itu, kita dalam melayari dan menjalani kehidupan dalam arus kemodenan dan kemajuan ini, jangan pernah kita lupa ataupun kita perlu ingat bahawa pentingnya untuk kita tidak mengabaikan konsep etika ini kerana ia amatlah penting kerana ialah yang mewujudkan keharmonian, keamanan dan kemakmuran dalam negara kita. Jadi berdasarkan pembentangan daripada sahabat-sahabat saya juga, kita sedikit sebanyak dapat memahami ataupun mengetahui beberapa amalan dan kepercayaan kaum-kaum ataupun agama-agama yang ada kerana ia saling berkait rapat dengan pengajaran nilai murni yang perlu kita ambil sebagai pengajaran ataupun pedoman terutamanya kita yang hidup di dalam Malaysia ini yang masyarakatnya adalah sebuah masyarakat yang berbilang kaum, berbilang agama dan berbilang bangsa. Justru diharapkan masyarakat dapat memahami dan mengambil iktibar
mengenai kepentingan moral dan agama, seterusnya menjadi seorang penganut yang lebih baik kepada agama masing-masing. Diharapkan juga masyarakat, terutamanya umat Islam, dapat mendalami dan menghayati ajaran Islam dengan lebih baik. Kerana apabila kita telah mengkaji dan memahami bagaimana agama lain memahami etika, kita juga seharusnya sedar bahawa umat Islam juga hidup dalam landasan dan haluan etika yang bersumberkan Al-Quran, Al-Hadis yang seharusnya berkait rapat dengan iman dan syariat. Jadi sebagai agama rahmat, Islam seharusnya dijadikan rujukan dan panduan utama dalam penyatuan ataupun pembentukan kod etika dalam konteks global, kerana ia lebih sesuai dengan ciri-ciri Islam yang lebih, yang orang kata, membawa perspektif dan cara hidup yang lebih multidimensi, iaitu syumul dan lebih lengkap. Oleh itu, digesa umat Islam untuk mengamalkan konsep etika yang sebenar dan mengembalikan Al-Quran sebagai arus perdana dalam pendekatan kita terhadap masalah yang dihadapi pada hari ini dan pada masa akan datang. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.